Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, hari ini sebentar tadi sebenarnya sahabat-sahabat semua, tiba masanya untuk menteri-menteri menjawab ya segala persoalan-persoalan semasa dalam sesi perbahasan Tita Diraja. Antaranya juga yang turut bangkit mencela adalah ahli parlimen daripada Parti PAS, iaitu MP Sik ya, yang mempersoalkan data kononnya data yang diberikan oleh kementerian ataupun YB Datuk Seri Saifuddin Nasution adalah katanya salah, tidak tepat. Ya, apa yang dia cuba lakukan di sini sahabat, sebenarnya dia cuba menegakkan benang yang basah berkaitan dengan kes-kes syariah yang banyak ya di negeri Kelantan, tetapi katanya negeri Johor yang banyak. Akhirnya sahabat semua, ahli parlimen daripada PAS ini koyak habis ya dengan jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution ini. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua bagaimana koyaknya ya ahli parlimen daripada SIK ini yang cuba menegakkan benang yang basah. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini. Bangi atas teguran. Sahabat Sesi. Ya, Mak Menteri, saya ingin bangkitkan sama ada Mak Menteri akan menjawab di sini persoalan saya ketika perbahasan membangkitkan isu kenaikan atau kes kenaikan jenayah seksual kanak-kanak ya. Kerana Yang Mak Menteri telah membidah saya di luar melalui media. Ada beberapa perkara yang saya perlu jawab, ada fakta-fakta yang sangat tidak tepat yang dikeluarkan oleh Yang Mak Menteri. Jadi, Yang Mak Menteri sebut kanun jenayah syariah ini dibuat di Kelantan, tapi Kelantan antara kes paling tinggi di Malaysia. Ini tidak tepat, Yang Mak Menteri. Yang saya kena betulkan. Antara yang negeri paling tinggi sekarang ni, kenaikannya lah Johor. Ya, dan kalau ikut jumlah yang lain, Selangor juga tinggi, 727 kes. Jadi minta Yang Mak Menteri perbetulkan keadaan ini. Dan saya juga katakan fakta yang jelas bahawa ketika hari ini, Undang-Undang Jenayah Rogol adalah di bawah Undang-Undang Sivil, Kanun Keseksaan Akta 376 bersama dengan Akta Keterangan. Saya bangkitkan di sini adalah untuk kita di Parlimen ini melihat bagaimana satu ruang untuk kita sebut muhasabah. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam undang-undang ini, termasuk yang sedang dibuat oleh beberapa negara berkaitan dengan undang jenayah Rogol ini, termasuk di United Kingdom, di New Zealand, dan undang-undang syariah tidak dapat dilaksana seperti mana yang disebut oleh Mak Menteri. Nak perbetulkan apa yang telah Menteri sebut di luar sana. Terima kasih Ketua. Masa sudah tamat. Saya mohon tambahan masa sikit. 5 minit. 15 minit. 5. Saya mohon 5. 10 minit. 5 Macam minit. mana Putrajaya tadi dapat 10 minit. Sebab ini Kementerian KDN. Saya akan cuba urus masa itu dengan Puan baik. Betul. Tepat 10 Boleh saya minit, ya? Baik. minta Puan Betul, ada isu kewarganegaraan itu mungkin akan mengambil masa saya ada sikit. isu kewarganegaraan Itu isu adalah- penting. Ya, Boleh Saya sudah kata tepat sedikit 10 masa minit. yang lebih saya akan Puan sebut Betul. dalam masa Setiausaha. Boleh. 10 minit. berapa minit? 10. 10. 10 minit. Terima kasih. Baik, saya tak mau prolong perkara ni lah ya. Saya ada taklimat daripada CID kepada saya ni lengkap. Yang saya ada tu terbatas. Aku yang tu dulu. Ya lah. Jadi jangan handpick secara piecemeal lah. Tapi saya ambil semangat baik. Saya boleh bentangkan secara tuntas. Nak cerita pasal ni dalam spirit nanti dulu. Syed cakap, saya duduk. Saya bercakap, Syed duduk lah. Jadi tidak jadi bahas, tak jadilah. Saya terangkan bahawa kalau Syed nak berminat nak mengetahui perkara ini dengan semangat nak bantu selesaikan tanpa pemikiran simplistik. Hal ini naik because of kelemahan ini, tak terlaksana ini. Yang itu saya tolak. Ya. Hakikat yang tak boleh kita ubah ialah kebanyakan yang terlibat dengan jenayah seksual kanak-kanak ini. Bila kita profile, pertama, orang Melayu Islam. Itu fact yang takkan berubah. Yang kedua, golongan pendapatan rendah. Itu tak berubah juga. Jadi semangat yang kita nak ambil adalah what do we do? Apa kita nak lakukan untuk bantu? Sebab dia melibatkan orang Melayu Islam. Apakah kerana kita ni sibuk dengan pentas politik sampai kita mengabaikan perkara yang paling asas dalam fabrik sosial masyarakat? Yang itu semangat yang kita nak ambil. Saya buka peluang seluas-luasnya, saya nak jemput ke pejabat saya, kita bincang dengan semangat untuk cari jalan penyelesaian. Okey, itu semangat. Bukit Gelugur, bangkitkan soal warga negara. Baik, saya nak sebut
bertindak di atas kes Surani Kempi. Saya tak mau prolong. Kerajaan mengambil satu keputusan, iaitu perkara tentang warga negara dalam pelbagai persekutuan hendaklah digubal. Itu perkara dasar yang telah ditetapkan. Ianya bukan pindaan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Bukan. Ia adalah pindaan yang dilakukan oleh kerajaan setelah keputusan dasar dibuat. Baik. Kementerian mana yang patut laksanakan? Kementerian Dalam Negeri. Okey. Keputusan dasar diberi, Kementerian Dalam Negeri kemudian bentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Kenapa bentang Majlis Raja-Raja? Perlembagaan Persekutuan kata nak pindah tentang warga negara, green light Majlis Raja-Raja hendaklah diperolehi. Apa lagi? Kebenaran daripada persetujuan daripada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Itu juga adalah prasyarat bila pindaan ini nak dibuat mengikut Perlembagaan Persekutuan. Proses itu selesai. Kementerian Dalam Negeri tubuhkan pasukan penyelidik. Apa yang kita selidik? Kita selidik 840 akta yang ada dalam negara kita supaya wujud keseragaman dan tak berlaku percanggahan. Ya. Pertama. Kedua, kita juga melihat pemakaian perkara yang sama di peringkat antarabangsa, negara-negara Commonwealth dan bukan Commonwealth. Dan hasil daripada penyelidikan ini, kita buat matriks pindaan. Ada pindaan yang kita nak pindah, ada perkara kita nak gugur, ada perkara baru kita nak perkenalkan. Dan itu sebagai matriksnya. Dan daripada situ, kita bentangkan lagi pada Majlis Raja-Raja. Panduan Majlis Raja-Raja. Kenapa? Perkara tentang kedaulatan negara, perkara tentang agama, perkara tentang warga negara. Rujukan pada Majlis Raja-Raja itu, kita lalui. Kita perolehi. Dan daripada matrik itulah barulah kita kembangkan. Dan proses itu kita lakukan libat urus. Sekurang-kurangnya 6 zon kita buat. Libat urus, kumpulan masyarakat sivil, distinguished individuals, pakar-pakar perundangan, kerajaan negeri, aktivis sosial. Semua tu kita ambil pandangan mereka. Dan akhirnya kita kemukakan lagi kepada Majlis Raja-Raja yang kemudiannya meminitkan bahawa cadangan pindaan ini diberi perkenan sepenuhnya di bawah jadual 3, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan jadual 1 dan 2. Saya bentangkan pula kepada Jamaah Menteri dan juga telah diberikan keputusan untuk bersetuju. Baik. Tentunya perkara yang dibangkit oleh Bukit Gelugor adalah dari hal satu cadangan untuk meminda. Perkara di mana anak-anak terdampar atau foundling babies yang sekarang ini adalah mendapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang di bawah perkara 19B. Saya pernah tegaskan dalam parlimen ini bahawa jalan untuk mendapat warga negara mengikut Perlembagaan Persekutuan umumnya ada 3. Pertama, kuat kuasa undang-undang. Kedua, pendaftaran. Pendaftaran bermaksudnya perlembagaan memberikan discretion kepada yang berhormat menteri. Sebab itu saya rayu supaya tidak perlu dipertikaikan. Perlembagaan ini adalah 1963. Memang sudah ada di situ kuasa menteri dalam membuat keputusan terhadap perkara pendaftaran. Yang ketiga adalah melalui jalan naturalisasi. Kita ada cadangan untuk meminda perkara 19B, anak terdampar. Kerana kita tengok dari segi rekod, pertama, bila kita gali semua permohonan di bawah perkara anak terdampar ini, kita kutip data daripada 2013 sampai 2024, jumlahnya cuma 142. Dan semuanya telah pun kita berikan keputusan. Tak ada satu lagi tertangguh. Tak ada. Permohonan jenis ini untuk dapat sekuat kuasa undang-undang, dia mesti siapkan laporan polis, laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga laporan hospital. Bila lengkap yang itu, maka kuat kuasa undang-undang. 142. Tapi ini, sekejap Bukit Gelugor, ini untuk foundling baby, kanak-kanak, yang tali pusatnya masih ada. Tali pusat masih ada. Tapi kalau asal anak terdampar, 3 laporan tak dapat disiapkan. Anak itu terus membesar. Umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kita tak proses lagi di bawah 19B. Sebab dia tak comply dengan perkara yang tafsiran itu. Masih ada tali pusat. Jadi kita proses di bawah 15A. Jadi apakah peluang mereka untuk jadi warga negara tertutup? Jawapannya tidak. Kita proses di bawah 15A
yang jumlah permohonan di bawah 15A ini ialah 59,000. 15A maknanya anak lahir di luar ikatan perkahwinan, anak yang menjadi anak angkat atau anak di bawah penjagaan dan sebagainya. 59,000 kita dah proses 35,000. Bakinya 14,000 dan Kementerian Dalam Negeri set 31 Disember tahun ini kita akan selesai semua 14,000. Kosong, kita mula kitab baru. Dan di kalangan jumlah yang kita dah proses, kejayaan untuk memperolehi warga negara dalam kategori ini termasuk anak terdampar melalui jalan pendaftaran ialah 98%. 100 yang memohon, 2 saja yang gagal. 98 yang lain berjaya mendapat warga negara. Pada akhirnya adalah mendapat warga negara. Silakan Bukit Beluk. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengambil maklum berkenaan dengan proses dan sebagainya yang telah pun diambil. Dan nampaknya berkenaan dengan apa yang telah pun dibangkit semasa ucapan bukan hanya saya tapi beberapa ahli yang lain. Bukan saja isu foundling saja yang dibangkitkan. Itu salah satu isu memang. Tapi isu yang besar di sini adalah berkenaan dengan the reversal of the burden of proof, dengan izin Puan yang dipertua dari segi untuk isu foundling for example. Minggu lepas seorang bayi dijumpai di dalam satu dobi atau laundromat di Subang Jaya. Hanya sebulan, agaknya sebulan, not even 1 month old. Adakah ianya munasabah untuk bayi itu membuktikan siapakah ibu bapanya apabila beliau membuat pendaftaran ataupun guardiannya membuat pendaftaran? Itu sudah tentunya tak munasabah. Nah, sekiranya kita lihat kepada justifikasi Yang Berhormat tadi, saya faham, bukan, tapi apa yang perlu kita bangkitkan di sini? 98%, 98% permohonan diluluskan. Kalau if I follow you correctly. Tapi itu dalam pada masa sekarang, di mana kami menghargai apa yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat dalam isu ini. Yang Berhormat sendiri yang menangani permohonan-permohonan ini. Tapi bagaimana pula apabila Yang Berhormat bukan lagi menjadi menteri? Adakah proses ini akan jalan seperti dalam masa Yang Berhormat? Adakah terdapat apakah jaminan? Kalau kita lihat statistik Yang Berhormat, mengikut satu soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen paya besar dalam soalan lisan pada 24 bulan 10 2019. Mengikut beliau bertanya berkenaan statistik dan sebagainya. Jawapan yang diberi adalah seperti ini. Antara tahun 2014 hingga 30 bulan September 2019, sebanyak 81,133 permohonan kewarganegaraan telah pun diterima. 13,151 berjaya. 57,236 masih dalam proses bagi tempoh tersebut dan 10,746 ditolak. Maksudnya kira-kira ataupun anggaran lebih daripada 70% daripada permohonan 81,000 lebih permohonan tersebut masih dalam proses dalam tempoh 5 tahun. Still in the process. Saya tahu Yang Berhormat bekerja keras sekarang. Kita menghargai apa yang dibuat sekarang. Tapi tiada apa-apa jaminan bahawa ini akan diteruskan. Praktis ini akan diteruskan. So, kalau kita mengambil keluar safeguard yang dijaminkan di dalam perlembagaan persekutuan, bagaimanakah? Bukankah ini merupakan satu backward step atau a regressive step dengan izin Puan Yang Ditua? Untuk bukan saja kes foundling, tapi untuk kesemua kes di mana pendaftarannya perlu, dan kita perlu ingat, Yang Berhormat, saya akan habiskan dengan ini.
Isu rasuah, kita tak boleh mengenepikan bahawa memangnya mungkin terdapat isu rasuah di dalam proses pendaftaran. Nah, sekiranya kita memerlukan ataupun semua yang layak menjadi warga negara melalui proses birokratik dan pendaftaran, bukannya ini boleh menggalakkan lebih kegiatan rasuah? Adakah semua ini telah pun dikaji dan berkenaan dengan isu yang kerap dibangkitkan bahawa ini merupakan satu isu ancaman keselamatan negara? Adakah kajian yang sewajarnya dibuat? Saya dah tanya soalan ini semasa ucapan saya. Bolehkah kajian itu didedahkan, diberikan kepada semua kami untuk kami mengkaji juga? Terima kasih, Puan Yang Bertuah. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Sila Gulom. Ya, Bukit Gelugur timbulkan persoalan. Betul, sekarang saya berikan kelulusan setelah permohonan itu lengkap dengan syarat. Baik, apa jaminan dia? Pertama, kita akan pindah peraturan warga negara. Kedua, ada 14 akta lagi. Apabila pindaan ini nanti insya-Allah dengan sokongan rakan-rakan kita luluskan, pelaksanaannya mestilah didahului dengan pindaan sejumlah akta yang berkaitan termasuk peraturan-peraturan warga negara. Iaitu sebenarnya yang sebelum ini tak ada. Sebelum ini tak ada. Sebab itu komitmen baru yang kita berikan sekarang adalah dalam tempoh 1 tahun. 3 bulan 14 hari di bawah Jabatan Pendaftaran, bakinya di bawah KDN. Paling lama 1 tahun. Hari ini 7 tahun, 10 tahun. Semalam saya bagi di Pulau Pinang. Anak umur 12 tahun, dah mohon 10 tahun. Tapi fakta yang Bukit Gelugur sebut itu fakta 2019. Saya kongsi sekarang. Berapa jumlah permohonan 2013 sampai sekarang? 140,000. Berapa yang belum dibuat keputusan? 49,000. Daripada 49,000 itu, foundling baby, adopted children, and children born out of wedlock, ini jumlahnya 14,000. Yang itu kita akan selesaikan berdasarkan kepada pindaan dan peraturan yang sekarang ini akan kita bentangkan, paparkan sebagai panduan kepada pemohon. Saya yakin apabila ini kita guna pakai, bahawa kebimbangan akhir apa dia? Pertama, tempoh menanti lama, itu dah tak ada lagi. Ya. Sebab kita akan susuli dengan pindaan 14 akta yang berkaitan dengan peraturan warga negara. Seperti mana dinasihati Peguam Negara. Satu. Baik. Yang disebut oleh Bukit Gelugur tadi juga, apakah kebimbangan yang sebut? Apakah beban pembuktian itu ke atas baby itu? Saya faham. Ya. Saya pun takkan boleh selamanya menggunakan alasan keselamatan. Tapi apa dah hakikat yang berlaku? Pertama, ada perkara seperti baby hatch yang berlaku di hospital, private clinic dan sebagainya. Ya. Ada berlaku. Kedua, berlaku juga warga asing yang bukan warga negara bersama pasangannya juga warga asing, terang-terang bukan warga negara. Berlaku kelahiran baby di hospital, mereka walk out begitu saja. Bil hospital tak bayar, unpaid hospital bills oleh foreigners ini ratusan juta. Ya. Angka kita ada. Sebab itu dia tinggalkan begitu saja. Sebab dia pun tahu di bawah 19B anak lahir di sini dia kata boleh dapat terus. Dia tinggal. Ini dulu tak berlaku. 1963 tak berlaku. Sekarang dengan 3.5 juta warga asing, dia mengubah landscape dari segi komposisi dalam negara kita. Sebab itu pindaan hari ini adalah untuk persiapan hari muka. Ya. Sebab itu saya ulangi lagi sekali. Pembentangan ini adalah pembintangan oleh kerajaan Madani, jauh daripada dakwaan bahawa berlaku kejam, zalim, menutup pintu dan sebagainya. Sebab komitmen yang kita tunjukkan dengan rekod kelulusan tahun lepas 11,700, 85% adalah membabitkan foundling baby, anak angkat, anak lahir di luar ikatan perkahwinan. Sejumlah kecil saja naturalisasi, kes ibu warga Malaysia lahir anak luar negara dengan pasangannya 3,000. Minggu lepas semua selesai, tak ada lagi Family Frontier punya
punya subjek perjuangan itu dah tak ada, semua sudah diselesaikan oleh pegawai-pegawai yang faham tentang kehendak dan sifat ihsan yang nak dibawa oleh kerajaan Madani. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Boleh saya tanya satu soalan, Puan Betul? Just one final yang Singkat. Ya, terima kasih. Yang Berhormat, berkenaan dengan semua data dan statistik yang telah pun dirujuk, bolehkah kami diberi data dan statistik bayi yang ditinggalkan di hospital kerana bil tak dapat dibayar dan sebagainya? Can we have the details? Itu satu. Dan adakah kerajaan kita menyambut baik pindaan Suryani Kempe itu, iaitu yang telah pun diluluskan oleh kerajaan. Itu adalah satu langkah yang baik. Bolehkah kerajaan decouple ke semua pindaan-pindaan, terdapat 8 atau 9 pindaan, decouple buat yang Suryani Kempe itu dulu, sementara kita mengkaji dengan lebih mendalam ke semua pindaan-pindaan melainkan Suryani Kempe tersebut. Terima kasih, Puan Betul. Yang tutup begini ya. Perkara decouple kita bincang dalam kabinet, keputusan dia kita tolak. Perkara ini juga dibentang pada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja juga tidak memberi perkenan tentang formula decouple. So saya tak mau prolong kat situ atau buka balik. Okay? Tapi untuk bahas tak ada masalah. Sekejap lagi pun selesai pembahasan ini, saya akan memberikan taklimat kepada ahli-ahli Parlimen DAP. Jadual saya sebelum sesi tamat pun, saya akan mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk terangkan secara terus terang tujuan, angka, fakta, supaya tekad kita sama. We want to do the right thing. Kita nak buat satu perkara yang betul. Dan yang kita nak elak juga adalah memberi warga negara kepada orang yang tidak layak. Dia mesti ada elemen kawalan kat situ. Jadi itulah tujuan sebenar di sebalik cadangan ini. Dan si pengurusi tetap, saya kira sekadar itu. Di atas beberapa soalan yang tak sempat saya selesaikan pembahasan jawapannya di sini, saya ada catatan semua, saya akan berikan secara bertulis kepada ahli berhormat. Terima kasih kepada sekalian ahli berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja menyentuh perkara Kementerian Dalam Negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada YB Menteri. Yang pertama tadi, bagaimana kita lihat ya, ahli Parlimen MPC ini cuba mempertahankan ataupun menegakkan benang yang basah. Kononnya Kelantan bukanlah negeri yang paling tinggi, ya paling tinggi kesnya berkaitan dengan seks bawah umur dan juga kes rogol, sahabat-sahabat semua. Itu dia. Sekali tengok akhirnya beliau kena tempelak kau oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi apa pandangan anda sahabat semua, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.